Kenapa tak dengar? Tak nak test mic. Oh, okey. Sorry Doktor. Okey, tak apa. So sekarang kita panggil ni flange. Flange. Maksud flange ni adalah kita masuk design flange section. Kita dah faham, you all dah faham design yang rectangular section. Ya, so sekarang kita pergi yang susah sikit, bukan susah banyak, sikit aja. Apabila beam you support slab, contohnya dekat roof slab, ataupun dekat beam floor, first floor, second floor, biasanya akan support slab. Masa construction kita akan sekalikan dia punya dia punya construction kat sini, buat beam and then kita tuang concrete. Beam ni steel dia akan masuk ke dalam konkrit, ini dipanggil monolitik, dia monolitik. So bila buat design kita kena consider the slab di sini, consider the slab will also compress. Misalnya kalau dekat span, bila beam ni kita dah belajar, you ada belajar, bila dekat span compression happen at the top, bahagian yang atas tu yang compress. Tapi bukan bahagian beam saja, tapi juga slab ni akan ikut sama, compress. So sebab tu bila kita buat design, kita akan ambil ini, tengok ni kawasan yang strut ni, yang berlorek ni adalah kawasan yang affected by the beam, kawasan slab yang affected by the beam bila ada load. So kita sekarang ni design kena ambil what is the B kat atas ni. So kita ada dua B ni. B kat bawah ni dipanggil B web, atas dipanggil B flange. So ini dipanggil flange. Okay. So kalau ikut diagram sini ada dua jenis di sini. Ini bentuk L, inverted L yang terbalik, dan ini T. Kalau kat tengah-tengah ni dia support kanan kiri slab. So kita panggil sebagai T beam. Kalau yang kat tepi ni dekat H di sini panggil L. Okay, kita tengok dekat sini. Ni let's say kita punya beam ni, beam kita ni, di support ni oleh tiang sini. Okay. Bila ultimate limit state dan bila beban, bila load, bila action come from the top of the beam, bawah ni akan crack. Tengok ni crack kat sini, and then yang dekat support crack dekat bahagian atas dan juga flange. So kalau kita buat cross section dekat AA ni, ini dia AA ni, tension berlaku di bawah kan. So kita letakkan steel dekat bawah sini, dan ada compression, kalau ada compression lah. Kalau tak ada compression kita letakkan hanger di sini. And then kalau di section BB ni atau the support jadi macam ni. So dekat atas ni yang ada steel, atas ni steel. Tension reinforcement, okay. Atau macam ni, bahagian AA. Sorry. Minta maaf doktor. Ya. Ada seorang kawan nak masuk. Okay. Nama dia Ui Ao Song. Oh, banyak ni nak masuk ni. Yeah. Okay. Oh, okay. Okay, kita continue. So, okay, yang baru join sekarang kita akan design how to design flange beam. Ataupun beam T ataupun L. Okay, so the different, apa differentnya? Saya ulang balik. The different is that last time kita design adalah rectangular beam. Biasanya rectangular beam terjadi dalam ground beam, yang tak support slab. Ini slabnya, ini slab, ataupun dekat roof, cuma ada rectangular beam. So sekarang ni kita, if our beam support the slab, so kita akan design it as L, hujung ni L, and then dekat tengah-tengah ni T. T because it support both slab di kanan dan slab di kiri sini. Okay. So sekarang bila kita nak design, so kita kena consider the width at the top ni. Bila beam ni compress at the center of near center of the span, bila dia compress,
bukan beam saja yang bukannya bahagian beam saja yang akan compress, tetapi dia punya slab juga. Ya. Therefore kita kena ambil bahagian yang slab ni sedikit. Ya. Jadi kita akan kira dalam kelas nanti kita akan kira what is B di sini ya. So ada B di sini. Okay. Okay, so ini adalah behavior near ultimate limit state. Crack akan berlaku di bahagian bawah. As you know, compression happen at the top, tension at the bottom. Bottom sini warning given by the crack sini. Kalau ada crack ni, it shows that the steel at the bottom reach yield point. Dekat atas ni pun sama juga, reach yield point, sebab atas ni akan berlaku crack, tension crack ya. So kita punya design akan base kepada ini ya. So sekarang kita dah tahu, you all dah tahu kalau dekat span crack akan berlaku di bawah tension crack. So tension still will be provided at the bottom, and the top at the support tension will be provided at the mana? At the top Okay. Okay. So inilah parameter yang akan digunakan untuk design Parameter kita apa di sini saya kata tadi B atas ni kita panggil B bawah ni BW W stand for web this is stand for web. Ni W ni stand for web. WEB Okay, so yang ini dipanggil HF ni HF ni. Ni HF. Thickness yang kecil di sini dipanggil HF. HF. H means thickness of the floor. F ni is flange ataupun floor. F ni is flange, tapi actually is thickness of the slab. Okay, this one is B. From the top to bottom sini sama macam dulu ni effective depth So ini adalah condition dekat mid span So dia akan tension dekat bawah. Bila ada steel bermakna ada tension berlaku di sini So bila kita nak buat design ni, kita akan tengok X tu adalah effective neutral axis So when we will design for the T-beam, kita ada 3 condition kita akan tengok ni kejap lagi. Okay, before that selain daripada T, this is called T section flange beam juga. Ni twin T. Ada juga bentuk macam ni twin T. So we have dekat sini ada BW1, BW2 Okay, atas ni panggil BF atau B flange. Or B saja pun boleh juga Ni BF, B flange. So ni yang biasa, and then ada bentuk macam ni pun dipanggil sebagai flange bentuk box ni. Dipanggil sebagai flange beam. So ni bentuk I. So yang ni semua dipanggil flange beam. Okay, so nak design kita ada 3 consideration Kita tengok neutral axis So neutral axis tu sometimes dia akan duduk di dalam slab, sometimes bawah slab, sometimes jauh daripada slab Kita lihat di sini. The first kita assume ialah when X inside the floor, inside the flange. Ini flange ni, HF ni flange. So sekarang ni kita assume X will be under inside the floor. Jadi kita assume dia punya stress block kat sini. Ini stress block. So sini X. So actually kalau ingat hari tu kita ada lukiskan stress strain diagram kat sini. Stress strain diagram. Tapi di sini tak ditunjukkan Okay.
So test train diagram macam ni. X di mana di sini ya. So macam tu. Okay. Okay. So kita assume that dekat atas sini reach yield point 0.0035, sama aja macam yang sebelum ni ya. And then dekat bawah, ya, dekat bawah ni kita tak tahu lagi ya. This one kita tak tahu EST macam tu. Okay. This is EST. This is E ST. So kita tak tahu. Yeah. So at ultimate limit state, when we assume that X inside the floor, bentuk dia macam ni. Okay. So selepas you determine X kat sini, let's say, so this is our block, compressive block macam ni. Sama seperti yang lepas, seperti dalam rectangular. Semua sama. Tak ada yang lain. Okay. So this is kita punya first condition kalau T. Kalau section kita T. So apa kita perlu buat ialah kita sekarang nak design. Kita nak design, kita hari tu kita dah tahu equation untuk rectangular. So sekarang untuk T, kita kena tengok X. Okay. So apa kita buat ialah seperti saya cakap tadi, kita assume satunya X masih di dalam ni, dalam floor. So okay. Sekarang berdasarkan kepada tadi, kita kira MF. What is MF? MF is equal, okay, kat sini ni. Sorry. Okay. So bila condition kita macam ni, M adalah sama dengan FCC times Z. FCC times Z. So kita panggil MF. This one is called MF. M sama dengan FCC times Z. Times Z. Okay. So this is the basic formula. Kemudian kita akan dapatkan MF. Apa yang dipanggil MF ialah bila stress block, bila stress block tu equal with the 0.8x. Okay, macam mana tu ya? Okay. Bila S ini, S ni, sekarang kita S dalam ni, kalau S tu sama dengan HF. Kalau S sama dengan HF, this ni, S ini sama dengan HF. So, this is the formula. FCC times Z. So, FCC times B darab 0.8X. So, kita dapat formula ni. Kita padam dulu. Okay, so kita dapat MF sama dengan block tadi, stress block, darab dengan Z. Ya. So bila stress block tadi mana stress block? Kita tunjuk balik stress block. Bila stress block ni sama di sini ya. Bila stress block, when your stress block yang ini tadi, ini ya, akan sama dengan HF. Ya. So stress block ni akan sama dekat sini. Ya. S sama dengan HF. So kita akan dapat MF. MF di sini. Ini ya, darab dengan, this is force, darab dengan Z. So kita dipanggil MF ya. So kita ada satu equation di sini ya. So yang ni you kena hafal tak ada di dalam ada dalam, saya rasa ada di dalam you punya
formula, design formula ada. MF is equal 0.567 FCK BHF D minus HF over 2. Okay. So, kalau M analysis, kita kena kira M analysis daripada structure analysis, and then kita compare dengan MF. So, if your MM less than MF, therefore design similar to the rectangular section. Kita tengok contoh ni. Okay. Okay, so ini example if you have sekiranya you diberikan satu T section dengan B ke atas ni 1150, HF pun given BW 250 D from top to bottom 320. So berapakah the number of steel ini saya letak 2 je tapi tak tahu lagi, kita tak tahu lagi berapa the number of steel tapi this section will carry 2 to 5 kN per meter. Kilonewton meter si moment ni adalah moment daripada analisis struktur Jadi sekiranya FCK gunakan silinder 25 dan steel 500, so determine the area di sini. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah kira apa? Kira MF Tadi kita cakap kita kira MF Kira MF. Find moment moment resistance at if S sama HF. So ini dia MF, masukkan so dia dapat 440. So kita compare dengan yang given. Given adalah 225. Kalau moment stress block tu sama dengan HF, so kita dapat 440. Therefore sekarang ni moment daripada analisis less than. Bila less than meaning that X kita di dalam flange. Jadi bila di dalam flange, kita akan gunakan formula yang ini yang you pakai untuk rectangular. So sekarang ni neutral axis lies in the flange. So your design will similar with the design sini. Design similar with the triangle. With the triangle rectangular. The section, the procedure-nya sama. You kena refer kepada rectangular section. Apa nak buat rectangular section ialah kira K. M FCK BD square. So you akan dapat di sini compare dengan K balance. So kira Z it should be less than 0.95 D. And then calculate AS. Terus calculate AS di sini. Gunakan formula yang you dah tahu tu. So dapat 1738. So sekarang bila kita tengok table kat belakang tu, kita akan dapat 4H25. So inilah kita susun macam ni. Jadi rectangular section. Ini case pertama. Jadi tadi apa perlu kita buat ialah bila kita nak buat design T ataupun L sekarang kita tengok T tapi L pun sama juga. You use the same equation kalau L kalau katalah diberi dalam dalam tutorial ke dalam assignment dalam test diberi L, jangan takut gunakan formula yang sama sebabnya walaupun L the parameter masih sama. Ini juga L tu sebelah je kan. Jadi sama B-nya daripada tepi sini ke sini. Masih gunakan formula yang sama. Calculate dulu MF. Bila M yang diberi dalam analisis tu kurang daripada MF tadi, meaning that kita tak perlukan, meaning that kita hanya perlukan tension dan desainnya seperti design rectangular section. Gunakan formula rectangular section. Okay, sekiranya sekarang kalau moment MF tadi 4 something kan. Katalah kita dalam analisis moment kita besar daripada MF. So, apa yang berlaku ialah stress block tadi no longer dekat dalam, dah tak ada lagi di dalam flange.
Jadi stress block U akan turun turun bawah sini. X akan jatuh ke bawah sini bermaksud strain saya tak lukis strain di sini sebab saya ingat semua dah pandai kan strain. So strain macam ni. Okay. Strain, this is the strain. Okay. Okay. So seperti biasa ya. Di sini adalah 00.35 dan ini blok dia. Blok dia turun di bawah slab. Bila M besar pada MF, inilah dia one of the possibility yang akan berlaku. So sekarang apa kita perlu buat ialah kita kena derive equation lain. Sebab bila blok ni turun ke bawah sini, you nampak di sini 0.8x sekarang berada di sini. Berada di kawasan, dia akan the area under S ni adalah yang berwarna hijau dan merah ni. Jadi hijau dan merah ni lah di cover oleh compression. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita buat ialah kita kena cari area baru. Area baru dulu masa rectangular section. Areanya adalah kawasan satu sahaja sebab dia rectangular. Tapi sekarang bila bila dia turun kat sini, dia cover 2 dan 1. Therefore, kita kena kira 2 kali. The first one due to 1, yang red ni. Dan satu lagi area due to 2 di sini. Area 2 di sini. Tapi blok dia masih sama. Jadi maksud dia sekarang blok yang ini 0567 FCK darab dengan area yang pertama. Dan ini juga didarab dengan area yang nombor 2. So ada 2. So oleh itu apa perlu kita buat ialah nombor 2 ni area ni di cover oleh stress oleh nombor 2 ni, dia produce FCC2 di sini. Centroid nombor 2 ni, you tarik di sini centroid dia. Centroid nombor 2 ni kat tengah-tengah HF2 ni kan, dia tarik tak sama pula kena menarik atas. Patutnya ni tengah-tengah okey. Ni patutnya di tengah-tengah sini ni tengah-tengah nombor 2 ni, tarik di sini. Inilah dia FCC2 Ini force yang ada di dalam area 2 ni Force di sini sama dengan apa? 0.567 darab dengan area nombor 2. FCC1 disebabkan oleh area yang pertama ni is equal 0.567 darab dengan area nombor 1. Yang ini kita dah buat dulu kan. So sekarang ni tambahan adalah FCC2. So compression sekarang ada 2. Force yang hijau dengan force yang merah. Mesti sama, total ni mesti sama dengan yang ini, FST di sini. So barulah kita punya section tadi in equilibrium. Dia tak boleh lain. Mesti compression sama dengan tension. Okay. So kita dah faham apa dia punya the rule of thumb, mestilah compression sama dengan tension. Satu lagi moment. Moment kalau kita taking moment at this point, moment adalah FCC1 time Z1. Sebab tu Z sekarang ada 2 Z1 and Z2. FCC1 times Z1 plus FCC2 Z2. So moment ambil di sini. Taking moment about this point. Kalau you tak suka ambil di sini, boleh juga ambil di sini tapi susah sikit. Yang paling mudah ialah you kat sini. Dia nak masuk lagi Okay. Okay, so inilah dia macam saya kata tadi FCC1 ni sama dengan dia adalah stress block ni area dia. Dia area. So you akan dapat 0.454 FCU BX. FCC2 ini darab dengan area dia kalau okey ni. Okey, kalau sekejap.
Okey, kita tengok di sini. FCC2 di sini sama dengan apa? Ni, stress block ni Walaupun ini kecil walaupun dua ni setebal HF saja tapi blok dia sama So blok dia sama dengan ni 0.567 FCK ini darab dengan area of 2 times area 2. Macam tu And then yang ni kita dah belajar hari tu kan. So sini 0.567 FCK times area 1. Okay. So area 1 kita tahu kan. Area 1 ni is BW times apa? S kan. Ini darab dengan BS. A1 is equal BS Kalau A1 is equal B times apa S. S berapa? 0.8x. Okay. A2 berapa? A2 sama dengan apa? B minus ni B ni ditolak dengan BW B minus BW darab apa? Darab dengan HF HF. Okay, the area sini ni. Okay, so insert kat sini So kita tahu sekarang kalau yang FST is ini darab dengan AS lah Okay, so kalau dah faham macam ni, dah faham, so kita akan pergi kepada ni dia. Sama ni. So daripada sini apa yang kita boleh dapat? X di sini X ni. Nilai X ni sangat penting. Ingat X lah yang control design kita. Either our design is under reinforced, over reinforced ataupun balance section Untuk balance section sama X sama 0.45D Kalau dalam design X mesti kurang daripada 0.45D isi tu, okay? Ini dalam proses design derivation design formula derivation X must be less than 0.45D So sekarang kita tahu X jadi kita ingatlah di sini And then moment apa? Moment seperti saya cakap tadi lah moment kita dapat ini moment resistance at dekat tension tadi dekat FST Okay. So daripada equation moment tadi ingat section kita ada dua kan, imbalance Okay. Bila macam saya kata tadi our section will be controlled by the position of X X balance is equal 0.45D. So you masuk ke dalam equation ni, you akan dapat moment tadi, equation moment ni tadi X ni you ganti jadi X balance is 0.45D. So you dapat satu formula lain dinamakan M balance ini Okay, kalau you lihat this is due, ini kan disebabkan oleh rectangular section kan 0.16 FCK BD square kan. Plus yang ini yang baru yang hari ni yang kita belajar hari ni yang you all belajar hari ni. So tambah dekat formula sini So imbalance sekarang adalah ini dia. Okay. So kalau kita nak buat design kita tengok contoh. Kena compare dengan imbalance Okay, imbalance kita ni panjangkan formula ni kan. Imbalance ni first principle. Kalau dalam design procedure dia akan divide formula tadi divide by FCK BD square. So kita akan dapat ini dapat this formula. Kemudian kita ringkaskan jadi imbalance ni. Imbalance is equal beta F FCK BD square. So yang ini tak perlu hafal ini tidak ada di dalam design procedure So ada lagi nak masuk ke? Oh ada lagi. Hanifah. Doktor, saya nak tanya, A1 tu kan dia ambil B ataupun BW? A1 A1. BW. Okey doktor, terima kasih. Ni. A1 kan? Ni BW. BW times S. Okay. So
So BW lah sini. Okay. Okay. So bila kita dah dapat tadi imbalance ya, kita nak dapatkan AS ya. From this equation kita dapat AS di sini ya. Equation moment tadi juga kita akan dapat AS di sini. Okay. AS ni kita ambil moment kat mana? Ya, moment di sini ya. Okay. Kita nak pakai AS ni, so kita boleh ambil moment di FCC ataupun moment di FCC1 ya. So moment sebab tu kita tolak di sini FST ya. Tolak FCC1 ya. So momennya bermaksud moment di sini adalah kita di sini ya. Kita di FCC2. Moment FST ya 0.87 FYKAS darab dengan Z2 ya, minus FCC1 minus Z1. Okay. So di situ kita akan dapat AS di sini. Ya. Sama juga ya, bila kita dah dapat equation ni, kita masukkan 0.45D ya. Kita akan dapat AS ni. Ini formula baru untuk design T sekiranya moment kita exceed MF ya, tapi less than imbalance ya. Okay, and then ini sesuai untuk HF less than, memang biasanya HF kurang daripada 0.36D ya. Sebab tebal lantai biasa cuma 100, 100.5. Paling tinggi pun 200 ya. So impossible lah kalau HF tu besar daripada 0.36D ya. Okay, okay, ni ada satu contoh Tadi kita design moment 200 kan. Ya. Jadi setiap kali kita nak buat design ya, beam yang sama ni beam yang sama, cuma sekarang kita moment yang increase 445. Ingat tadi moment kita adalah 22 lebih kan, sekarang naik 445. So macam mana nak buat design ni kan, kita tak tahu sama ada X berada dalam flange atau di bawah flange. Jadi apa kita perlu buat ialah kita kira dua-dua. First kita kena kira MF. Masukkan semua kita dapat 440. Therefore, our M is greater than 440. Maksudnya, neutral axis fall below the flange. And then kita kena kira juga imbalance. Imbalance tadi daripada equation tadi. Nak gunakan ini pun boleh ataupun nak gunakan formula ni pun boleh. Formula ni. Beta F ni sama imbalance sama dengan beta F FCK BD square ataupun gunakan yang formula yang asal ni. Dalam contoh kita gunakan formula yang asal. Tapi bila dalam exam ke apa terpulang pada you nak guna ni pun boleh ni, masukkan sini. Kira dulu beta F and then you akan dapat imbalance ya. Okay, sebab dia kita kena kira imbalance. Dua-dua kena kira. So barulah kita comparekan oh, kita punya moment is less than imbalance. So compression reinforcement not required. Okay, walaupun M besar pada MF tapi M less than imbalance. Maksudnya tak ada compression reinforcement dan you kena gunakan formula ni AS sama dengan M plus 0.1 FCK BW. Ni seterusnya ni. Okay, ada di dalam design formula ataupun dalam buku tu. Okay, masukkan sahaja ya dalam formula tu ya, tapi kena cuba kalau tak cuba nanti ada salah ya, you tak darab 0, 10 to the power of 6 lah. You tak tukar unit, you tak akan dapat jawapan. So you akan dapat AS is equal 3815 mm². So sekarang ni kita kena provide 5H, 25 and so on. And then lukislah. Okay, macam ni. You boleh lukis macam ni. 5 yang besar di bawah, 5
5 yang kecil sikit letak di atas macam ni ya. So dia masih tension reinforcement sahaja. This beam only requires tension reinforcement. Ya, walaupun moment tadi naik daripada 22 lebih kepada 400 something, tapi bila kita check moment daripada moment yang you kira tu actually greater than MF but less than M balance. So dia hanya perlukan tension reinforcement ya. Okay. Sekarang kita tiba yang condition yang ketiga ya. Condition yang ketiga ni ialah bila MU tadi besar daripada M balance ya. So apa nak buat maknanya perlukan compression reinforcement. Bila perlukan compression reinforcement, kita perlu letakkanlah di sini. Dia masih sama, X-nya di bawah HF. Masih sama macam tadi juga basically. Cuma tambah aja compression steel kat sini. Letak kat sini macam dulu juga. Ya. So you akan tarik, ya. Ini actually mesti sebaris ni. Ini lari sikit. Ya. So FSC di sini ya. Sama tadi, tambah FSC je. Jadi for equilibrium in the beam, semua compression di sini, daya-daya compression mesti sama dengan tension. Ya. Dan apa kesannya bila kita tak compression reinforcement? Ialah lever arm. Lever armnya bertambah lagi satu, Z3 di sini. Z3 sini. Yang lain semua sama. Kalau you tengok di sini, semua sama. Okay. So, kita kena cari apa sekarang? Cari nilai M lah. M. Dan X. Tapi X kita limitkan kepada 0.45D. Ni proses nak design. Kita ada moment kita nak dapatkan steel. So kita kena gunakan moment design formula. Okay, sebelum kita derive design formula, derivation ni sama seperti rectangular section. Kita dapatkan berapa FCC, berapa FCC2, FSC, semua sama. At ultimate limit state inilah keadaannya. Lever arm tadi kita dah tengok kan ada 3 kan, Z1, Z2, Z3. Okay. Moment. Okay, moment resistant. Moment resistant kat sini sama dengan FCC1 times Z1, FCC2 times Z2, and SC Z3 ya. At ultimate limit state. Kat sini saya tak lukis dia punya stress strain diagram, tapi saya rasa you all semua dah tahu kan macam mana nak lukis ya. Okay, so kita dapatlah sini equation sini, ini forces dia. Okay, okay. Bila X sama 0.45D, meaning that bila kita gantikan formula ni, formula yang ini kita dapat ni kepada 0.45D ni, X dia tukar ke 0.45D, ini pun 0.45D Terus kita dapat nilai ni, moment sama dengan Fy As dash campur dengan M balance. Okay. So, daripada sini kita akan dapat As. Kita terbalikkan formula. Macam dulu juga macam rectangular section. So, inilah dia punya formula. And then from equilibrium of forces, tension sama dengan compression. Lagi kita dapat nilai X di sini. Masukkan X-nya. 0.45D. So, you akan dapat nilai AS yang baru di sini daripada formula ni. Okey. Okey, macam mana kita nak buat ni Ini adalah contoh Contoh moment kita besar lead 500 Tapi dalam exam ke dalam test kita tak tahu sama ada dia requires compression ke tidak walaupun detail-detail yang dibagikan dalam soalan biasa kita akan bagi di desk D dan sebagainya, HF, B diberi di sini katakanlah diberi di sini kita tak tahu sama ada dia perlukan ke compression ke tidak. So apa kita perlu buat ialah kita kiralah lagi kita kena kira MF, kita kena kira M balance macam yang equation yang sebelum soalan yang sebelum ni Tadi kita dah kira kan M balance, MF 440. So kita punya MF besar daripada,
kita punya moment daripada analysis 500 besar daripada MF. So dia neutral axis fall below the flange. Okay, kita tahu dia fall below the flange. Adakah dia besar daripada imbalance? So kita kena kira imbalance. Yeah? And then bila kita kira M is actually besar daripada imbalance. So therefore perlukan AS daripada apa? Tadi formula AS dash. So you akan dapat area of steel compression. Ini dia AS untuk daripada formula tadi. Just masukkan aja, you akan dapat yang baru di sini. Therefore, inilah dia yang kita dapat. Compression steel letak dekat atas ni. From the top, the center of the compression steel is 50 mm. Ini adalah tension steel. Susun macam ni. Okay. Okay, kalau you tengok dalam buku dalam buku ni dia lah, dah ada rupanya dalam design, dalam buku design formula saya dah bagi hari tu. Bila dapat kita ada section 232 231 untuk rectangular, ini adalah untuk flange beam. Untuk L ataupun T sama aja. Jangan you rasa macam bila LO macam mana nak design sama aja. Yang pentingnya you tahu B dekat atas tu dengan BW you tahu, B yang apa, B yang flange tu you tahu. Okay, so just calculate kat sini. Ini MF, and then kalau M less than MF pakai yang ini. Formula yang sama seperti rectangular section. But kalau M besar daripada MF, calculate dulu ini. Calculate dulu imbalance menggunakan formula ni. Compare M and imbalance. Kalau dia kurang daripada imbalance, this is the formula untuk dapatkan tension reinforcement. Kalau dia besar daripada imbalance, gunakan formula ni. Okay, itu saja. So untuk yang apa ni, contoh-contoh lain you boleh tengok dekat 2.6 dan 2.7 selain daripada yang saya bagi tadilah. Okey, ada soalan? Doktor, yang area of steel tu dekat tension, kenapa dia pakai size yang berbeza? Kenapa dia tak pakai size yang sama je? Boleh, nak pakai sama pun boleh, nak pakai berbeza pun boleh. Asalkan you susun ni simetri. Kenapa saya tak ambil yang sama? Bila kita ambil yang sama, terlalu besar lah pula. Jadi sebenarnya terpulang kepada you. Boleh je, tak ada masalah. Asalkan the area of steel ni kan 4115. Ni 4153 kan, tak jauh kan. Kalau you nak pakai semua 25, cuba tengok dekat ni. Apa ni steel kejap ya, saya tengok. Cuba kita tengok dekat design formula. Kita tengok jadualnya. Okey, kita tadi perlukan apa 4. Sorry. Kita perlukan 4115 4115. Okey, dapat tak sini 4115 mana? 4115 kalau you nak gunakan ini 4115. You boleh guna 9H25 boleh juga. You nak gunakan sama size kan. Nak pakai sini pun boleh 41 tak boleh. Ni 4022 kecil sikit. Jadi kalau you tak nak pakai 25, you boleh mix lah dengan yang lain. Boleh aja, tak ada masalah. Okey, ada lagi nak tanya? Doktor. Okey, terima kasih doktor. Saya ada soalan. Kalau kita ambil yang 9 kan. Boleh tak kalau saya susun 3 layer? 9.
Mana 9. Okey, you nak ambil 9H. 9H 25 eh. Ya. Susun 3 layer macam elok tak untuk susunan tu? Boleh. Kalau doktor buat kan 2 layer. Boleh. Oh boleh. Susunan ni kreativiti Okay. juga. Asalkan kita kena consider compaction tau. Macam ni saya susun in a bundle tau, ni dipanggil bundle. Tapi ada juga orang susun, dia susun je. Mana lukis ya. Ada orang susun 3 layer 3 layer. 9 kan. Jadi you susun 3 layer. Boleh juga susun 3 layer. Susun. Tapi kena simetri lah you susun. Okey, boleh je. Susun macam ni. Okey, susun elok-elok macam ni kan. Dia punya distance ni mesti kita kena concern distance dia ya. Mana drawing. Ni antara ni distance dia ni. Kena tengok di sini Ni distance dia ni. You kena susun kat sini lah 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tapi the problem ialah distance ni, vertical distance Vertical distance ingat tak saya kata minimum minimum dalam guidance detailing minimum dia punya distance adalah sama dengan vertical distance vertical distance sama dengan H aggregate. Ingat tak H aggregate? Ya, darab dengan 2/3. 2/3 campur dengan 5 mm. Okey, itulah dia punya. Jadi you kena consider okey dalam construction batu paling besar berapa? 20 kan. So batu 20. 2 bagi dengan 3 darab 20. Dicampur dengan 5. Berapa tu? Cuba kirakan. Ada kalkulator? $18.33. 18? Okey, 20 lah kan. Kira hampir besar 20 lah. Itu minimum ya. So maybe you boleh ambil sebagai 25 ke, senang lah nak susun 25 mm macam tu. Atau minimum lah. Ya, tapi kena consider juga during the construction kan. Compaction kan. Kalau nozzle untuk compaction tu berapa kena kira juga tu. So kadang-kadang kita gunakan 70 mm So yang itulah maknanya. Boleh aja, tak ada masalah. Susun 3 lapis pun boleh. Doktor, Ya. H aggregate sebenarnya H apa? Size aggregate. Oh. Ingat tak masa dekat Makmal you kan buat sieve analysis nak buat Oh, ingat. apa yang maksimum batu kat situ? Okey, ada lagi? Doktor, untuk itu formula semua itu exam akan bagi and then itu question akan ask us to do the form macam itu calculation atau derive untuk itu equation tak atau just apply the formula. Oh. Wah, good question Kadang-kadang kita tanya macam mana nak derive equation tu. Tapi sekarang kan open book. Okay. Thank you, Doctor. Tapi you faham lah kan. Contohnya how to derive MF, simple lah. Kita tak tanyalah yang panjang. Macam tadi nak dapatkan BF kan. Kan ada satu, mana tadi?
kita tanya simple-simple lah. Contohnya MF. Ada yang BF tu kan susah kan, panjang tu. Jarang lah kita tanya. Mana BF tadi? Imbalance. Tak jumpa pula tadi. Okay. Yang ini kan. Yang ini susah, kita tak tanyalah. Maybe nanti tak boleh nak apa. Okay, tapi you tahu kan how to deal, what is the meaning of ini, semua tahu kan. Biasa kita jarang nak tanya ni, susah sikit kan. Nak dapatkan Z is equal tu kan, K minus apa tu pun susah juga. Kita jarang tanyalah yang ni. Kan ada equation ini, K tu, this K ni kan. Ini. Ni susah juga nak dapat ni. Ya. So kita tak tanyalah, kita tanya simple-simple what is, how to prove MF is equal this kan. Prove K balance is equal 0.617D, FCKBD, something like that. Yang senang-senang lah. Ya. Yang senang-senang pun kadang orang tak boleh buat ya. AS dash, macam dia dapat AS dash tu okey, dia bolehlah ditanya macam itulah. Macam ni okey. Untuk itu EC2 punya itu X equal to 0.45D itu untuk derive saja kan, dia tak akan untuk calculation kita kan. Ya, betul. Okay. Thank you, Doktor. Ada lagi. Senang kan design kan? Betul tak? Senang tak? Senanglah design. Senang. Senang. You kena set lah, set in your mind, senang. Ya, kalau you set susah, nanti jadi susah ya. Okay, kalau tak ada soalan, kita ada assignment Assignment 3. Saya dah letak dekat you punya e-learning ya. Okay. Basically yang ini soalan ni actually ni lah. Ini kan you dah buat kan. Last time you dah ada buat ni. Untuk assignment 1, gunakan you punya moment dengan shear force yang tu yang assignment 1. Cuma cross section aja berbeza Sekarang cross section B ke atas ni 0.1 L. Ya, itu aja. Dengan ni. Dia jadi T section. So sekarang you design lah di sini. Okey, boleh? Boleh Dok. Boleh. Saya nak you design ni minggu depan, kita nak discuss, nak tengok mode of failure Mode of failure tu yang tu mencabar sikit nak cari mode of failure dia. Design senang ya. Design T dengan L ni very simple, senang, tapi nak cari mode of failure tu nanti susah, bukan susah lah tapi panjang sedikit lah. Jadi saya minta you buat design dulu ya. Next week kita tengok mode of failure pula. Okay, ada soalan? Kalau tak ada kita ambil kedatangan and then kita ni end up the meeting. Hello Doktor. Ya. Saya nak tanya, yang apa nama yang awal-awal slide tu yang Doktor dah cakap monolitik apa maksud monolitik yang structure tu sebenarnya? Monolitik ni macam ni. Kita buat kita design, kita anggap monolitik slab dengan beam tu they cast together.
Jadi bila beam tu deflect, slab pun sama-sama lah deflect macam tu. Dia buat sama-sama sekaligus. Maksudnya yang bentuk T tu lah. Yang T tu. Oh, okay. Bukan maksudnya bentuk T. Maksudnya bila kita buat design mana tadi saya punya. Sekejap saya tunjuk pada you. Mana pula? Sejak mana saya punya ni? PowerPoint saya mana? Dia hilang pula PowerPoint. PowerPoint, mana dia PowerPoint dia? Tak jumpa pula PowerPoint dia. Apalah, saya cari dulu mana tadi. PowerPoint. Ni dia. Ni slab, ini beam. Okay, bila kita cast together monolithic, so bila beam ni deflect, dia pun sama-sama lah. Jadi slab ni contribute compression, contribute kepada beam, tapi tak banyak lah, bukan sampai tengah-tengah. Tapi dia ada sebahagian di sini, sebab tu kita panggil sini adalah B flange kat ni, B flange. Bila kita buat design, kita ada ni. Kita ada BF ni sini, actually ni BF, B atas ni. So kita kena kira ni sebenarnya, kalau buat projek nanti you kena kira apakah B ni, B atas ni. Jadi ada 2 B dekat atas ni. B yang atas ni besar, ni tercampur dengan slab. Sebab bila load kan, lantai kan, ni apa, beam ni atasnya ada wall kan. Bila wall bertindak and then daripada slab lagi, dia akan deflect. Dia akan deflect, bukan beam saja yang deflect, tapi dia punya, dia akan deflect lah. Ini akan deflect, so dia akan deflect semua lah ni deflect. Kan? So ini pun samalah deflect macam tu. Jadi bila kita design, kita kena kira yang ni. So bagian B di atas tu. Nanti kita kena cari B ni. Kena belajar macam mana cari tapi sekarang ni sekarang ni saya bagi je apa itu B. So B yang sebelum ni untuk rectangular section tu, bila buat T ataupun L, B yang bawah ni dipanggil B web. Dia ingat nampak ni B depan ni B web. So bahagian bawah ni dipanggil web, yang atas dipanggil flange. Flange tu kenapa ada flange? Daripada lantai. So ini web, dipanggil web. Dulu B je kan? Sekarang dulu B. BW. Masa ada extra baru yang BW. Okay, so aku dah tahu, thank you. Structural design. Sorry. Kena pukul 8 pula. Pukul 8. Okey, ada soalan lagi?
Due date assignment 2 bila doktor? Due date nanti saya letak folder. Sepatutnya inilah weekend ni lah, weekend. Sebab saya tengok yang assignment 1 belum tak ramai lagi hantar. Ke belum buat, kena buat nanti kalau tak faham nanti bertindih-tindih tak faham Baik doktor. Buat dengan double check. Dia kena ikut yang saya programkan ni. Kena faham ni, faham ni. Takut nanti dia bertindih-tindih jadi banyak yang you tak faham. Dia berkaitan. Sekarang kita minggu ke berapa? Minggu ketiga. Tiga Yes. Minggu ketiga. Nanti kita ada test 1 sebelum break Doktor, Ya. next week di Pavali cuti ke? Hari apa? Saya pun tak ingat lah di Deepavali Deepavali cuti lah kalau cuti tak? Cuti, Johor cuti. Hari seminggu je. Hah? Sehari ke? Deepavali hari apa? Oh, Deepavali hari Sabtu lah. Kita Sabtu tak ada kelas kan? Oh, Deepavali 14 November. Doktor, Ya, saya. kalau yang assignment 2 tu saya nak check dengan doktor dulu boleh? Assignment 2, mana dia? Ada. Tak siap lagi. Hah? Tak siap lagi, baru siap separuh. Nantilah. Boleh, no problem. Nanti saya PM doktor bila dah siap. Mantap Idola.
Tunggu. Okey, ada soalan lain? Ni kalau tak ada, kita end up the meeting ya. You all buat solution. Ada 1 jam ni kalau misal kata tak faham, you boleh WhatsApp lah. Boleh? Boleh, Doktor. Okey, Doktor. Boleh. Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam. Bye, Doktor. Have a nice Terima day. kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Arigatou gozaimashita. Over again. Sikit sudah game. Bukan dia seorang lah belajar Jepun.